Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Fauzan Ruslan, Nomentri I20204762. Okay, hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu solat khauf. Mula sekali kita pergi kepada dalil wajibnya solat. Mula sekali kita kena tahu apakah dalil bagi kewajipan solat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 iaitu waqimus solah, iaitu yang bermaksud dan laksanakan solat. Kesimpulan kat sini iaitu tak kira apa jua keadaan pun yang berlaku. Contohnya kamu dalam keadaan bermusafir, kita boleh lakukan seperti solat berjamak. Kalau kamu ada dalam keadaan berperang, kamu boleh solat dalam keadaan berperang. Nanti saya akan terang. Kesimpulannya iaitu walau bagaimanapun keadaan, kamu kena tetap solat. Ini adalah arahan daripada Allah. Okey, kemudian kita pergi kepada pengenalan solat khauf. Solat khauf adalah solat yang dilakukan dalam keadaan berperang dengan musuh atau dalam keadaan ketakutan akibat peperangan atau bencana alam dan malapetaka. Kemudian dalam bahasa Arab, perkataan takut ini dikenali dengan istilah khauf. Kemudian apabila perkataan solat dan khauf digabungkan, ia membawa maksud solat dalam situasi takut seperti dalam peperangan. Kemudian ia berbeza dengan solat-solat yang lain kerana mempunyai beberapa rukhsah iaitu keringanan, terutamanya ketika berjemaah. Kemudian ketika keadaan tidak aman dan memaksa seorang itu sentiasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain atau sentiasa terpaksa mengawasi sekelilingnya daripada ancaman musuh di dalam peperangan, solat boleh dilaksanakan dengan cara yang termampu bergantung kepada keadaan waktu. Okey, kita pergi kepada dalil solat khauf. Firman Allah yang menyatakan bahawa dan apabila engkau wahai Muhammad berada di kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan solat bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh, dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua yang belum solat kerana menjaga serbuan musuh, maka hendaklah mereka bersolat berjemaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah-langkah berjaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan ini mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak, dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan ataupun kamu sakit, dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab siksa yang amat menghinakan. Surah Al-Nisa. Kemudian kita pergi kepada slide yang ketiga iaitu sebab-sebab yang menyebabkan solat khauf. Antara sebab-sebab yang membolehkan solat khauf adalah seperti berikut. Yang pertama, wujudnya musuh sama ada ia menggugat ataupun tidak, sekiranya terdapat tentera musuh yang bersedia untuk menyerang di sepadan. Tentera Islam boleh solat khauf walaupun pertempuran belum berlaku. Yang kedua, melarikan diri daripada air banjir. Yang ketiga, melarikan diri daripada kebakaran. Yang keempat, melarikan diri daripada perompak, penyamun ataupun pembunuh. Yang kelima, yang last, apa-apa sahaja sebab yang boleh menimbulkan ketakutan secara umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rijaluddin bin Ahmad Rushdi, nombor metri I20304967. InsyaAllah saya akan terangkan cara-cara solat khauf dalam keadaan berperang menentang musuh. Ini adalah isi kandungan secara keseluruhan cara-cara solat khauf dalam keadaan berperang, yang mana dapat dibahagikan kepada dua keadaan mengikut situasi peperangan. Keadaan pertama iaitu sebelum tercetusnya peperangan, iaitu dalam keadaan bertahan dan berjaga-jaga, yang mana ada 3 kaifiat di dalamnya. Keadaan yang kedua iaitu ketika sedang berlaku peperangan dengan musuh, yang mana ada satu sahaja kaifiat di dalamnya.
Okay, insyaAllah saya akan terangkan secara lebih detail iaitu dua cara solat khauf ketika kedudukan musuh bertaburan di beberapa tempat, iaitu di dalam keadaan yang pertama sebelum tercetusnya peperangan. Okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, solat khauf ini dapat dibahagikan kepada dua keadaan berdasarkan situasi peperangan, iaitu keadaan yang pertama sebelum tercetusnya peperangan, iaitu dalam keadaan bertahan dan berjaga-jaga, dan keadaan yang kedua iaitu ketika sedang berlaku peperangan dengan musuh. Cara solat khauf dalam kedua-dua keadaan ini adalah berbezalah dari segi pelaksanaan solat khaufnya. Okey, cara solat khauf sebelum tercetusnya peperangan ini dapat dibahagikan kepada dua cara yang berbeza mengikut kedudukan musuh, iaitu yang pertama, cara solat khauf ketika musuh bertaburan di beberapa tempat yang bukan arah kiblat, dan yang kedua, cara solat khauf ketika musuh berada di sebelah arah kiblat. Okay, insyaAllah saya akan terangkan dengan lebih lanjut, iaitu cara solat khauf ketika musuh bertaburan di beberapa tempat yang bukan arah kiblat. Cara solat khauf ketika musuh bertaburan di beberapa tempat yang bukan arah kiblat, ketika kedudukan musuh sebegini dan belum berlaku pertempuran, cara yang sunat bersolat dalam keadaan ini boleh dilakukan dengan dua cara lah, iaitu yang pertama, imam membahagikan jemaah menjadi dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama mengawasi musuh, manakala kumpulan kedua solat bersama imam. Selain itu, boleh juga dilakukan dengan cara yang kedua, iaitu imam menunaikan solat sempurna sebanyak 2 kali, iaitu imam berniat solat fardu pada solat yang pertama bersama jemaah kumpulan yang pertama, dan imam berniat solat sunat pada solat yang kedua bersama jemaah kumpulan yang kedua. Okay, secara detailnya, cara yang pertama iaitu imam membahagikan jemaah menjadi dua kumpulan. Mereka ini berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan bersedia menghadap dan mengintip musuh sambil mengawasi orang Islam, manakala kumpulan yang kedua pula bersolat jemaah bersama-sama imam. Kumpulan yang kedua ini bersolat bersama-sama imam pada satu rakaat sahaja. Apabila imam bangun untuk rakaat yang kedua, mereka semua berniat berpisah daripada imam dan menyempurnakan rakaat kedua tersebut secara bersendirian. Kemudian mereka pun mengambil alih tempat kumpulan yang pertama tadi. Okay. Jika kita lihat di sini, kumpulan kedua ini boleh bersolat satu rakaat bersama imam, iaitu berimam sebanyak satu rakaat apabila solat yang dilakukan itu adalah 2 rakaat, iaitu solat subuh ataupun solat jamak. Tetapi apabila solat yang dilakukan adalah 4 rakaat ataupun 3 rakaat, mereka ni boleh berimam sebanyak 2 rakaat, manakala rakaat selebihnya perlu dilakukan secara bersendirian. Okey. Ketika mana kumpulan kedua ini selesai menyempurnakan rakaat selebihnya, maka kumpulan kedua ini boleh mengambil alih kumpulan yang pertama untuk mengawasi musuh. Manakala kumpulan yang pertama pula datang bersolat bersama-sama imam tersebut yang meneruskan rakaat keduanya yang merupakan rakaat yang pertama bagi mereka. Justru imam hendaklah memanjangkan masa berdirinya pada rakaat yang kedua itu hingga kumpulan berkenaan selesai menyertainya. Apabila imam duduk tasyahud, mereka terus bangun menyempurnakan rakaat yang kedua, kemudian menyertai imam semula yang masih duduk tasyahud, dan seterusnya mengucap salam bersama-sama mereka. Demikianlah cara solat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika peperangan Zatul Riqa. Okey. Selain itu, kita juga boleh melakukan dengan cara yang kedua, iaitu imam menunaikan solat sempurna sebanyak 2 kali. Okay, secara detailnya, imam niat solat fardu pada solat yang pertama untuk berjemaah bersama kumpulan pertama secara sempurna dan memberi salam bersama mereka, sementara kumpulan kedua sedang mengawasi musuh. Setelah kumpulan pertama selesai solat bersama imam,
maka kumpulan pertama perlu mengambil alih kumpulan kedua untuk mengawasi musuh. Kemudian kumpulan kedua pula solat berjemaah bersama imam pada solat yang kedua secara sempurna dan memberi salam bersama imam. Okey, solat imam dalam solat kali kedua ini ialah solat sunat. Manakala solat kali pertama sebentar tadi ialah solat fardu. Okey, secara ringkasnya cara yang kedua ni jemaah juga dibahagikan kepada dua kumpulan lah. Yang mana satu kumpulan akan solat bersama imam, yang mana imam solat fardu, manakala kumpulan kedua akan solat fardu di belakang imam yang solat sunat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan sambung untuk bahagian solat khauf, untuk bahagian yang terakhir. Ketika musuh berada di arah kiblat. Apabila tentera muslimin hendak melakukan solat berjemaah serentak untuk mendapatkan fadilah jemaah, imam hendaklah membahagikan dua jemaah kepada dua bahagian. Tak kira lah dua saf ataupun lebih. Satu, okey. Pertama, imam memerintahkan makmumnya berdiri dua saf dan solat serentak semua sekali. Bermula kali, imam akan menyuruhkan makmumnya solat berjemaah sekali, cara dua saf berjemaah sekali. Apabila imam sujud, makmum saf pertama sahaja sujud bersama. Makna kata imam saf pertama tu bersujud bersama dengan imam. Manakala makmum saf kedua tetaplah berdiri mengawal keadaan. Okey, untuk saf kedua, makmum yang saf kedua akan menjaga ataupun mengawal daripada musuh apa semua tu. Yang ketiga, apabila imam dan makmum saf pertama berdiri untuk rakaat yang kedua, barulah makmum saf yang kedua sujud dan mereka mendapatkan imam pada qiyam rakaat kedua. Jadi sekiranya makmum saf pertama itu berdiri pada rakaat kedua, barulah makmum yang kedua ataupun saf yang kedua sambung untuk mendapatkan rakaat kedua bersama imam, qiyam rakaat kedua bersama imam. Apabila imam sujud rakaat kedua, makmum saf kedua berpindah ke hadapan dan sujud. Makmum saf pertama berpindah ke belakang mengawal keadaan pula. Okey. Jadi ketika makmum sujud pada rakaat kedua, okey, yang saf kedua ni bertukar tempat dengan saf pertama. Okey, manakala saf yang pertama itu ke belakang mengawal keadaan pula. Kemudian mereka terus bersolat untuk menyertai kedudukan imam yang sedang duduk tahiyat dan semuanya memberi salam bersama. Okey. Yang tadi tu, yang saf kedua ke depan tu, dia akan sambung, tapi dia akan solat dia tu akan memberi salam selesai sekali bersama imam. Okey, macam tu. Okey. Yang kedua, solat ketika makmum sangat takut. Ketika sangat takut disebabkan keadaan terlalu huru-hara ataupun ketika dalam peperangan, tidak berupaya melakukan solat berjemaah, diharuskan solat berseorangan. Okey, satu, sama ada ketika menaiki tunggangan, menaiki kenderaan atau berjalan kaki. Dia boleh bersolat sama ada menaiki kenderaan, tunggangan ataupun berjalan kaki. Sama ada berhadapan kiblat atau tidak, dengan memulakan takbiratul ihram ke arah kiblat jika berupaya. Jika dia ada mempunyai peluang atau upaya, dia perlu takbiratul ke arah kiblat. Okay. Yang kedua, sama ada imam di hadapan atau di belakang. Masing-masing boleh menghadap ke mana-mana pihak yang dapat. Tak kira bila keadaan kucak kacir dalam ketika peperangan, tak kira arah mana yang saling berhadapan ke apa, boleh solat. Dan sah solatnya apabila terpaksa melakukan perbuatan yang banyak seperti menembak, menikam, menetak musuh berturut-turut beberapa kali. Okey, ketika bersolat dalam keadaan huru-hara ni, kita ada diberi peluang, dan solatnya sah ketika dia melakukan pergerakan yang berlebihan untuk mempertahankan diri ataupun menyerang musuh. Yang terakhir, harus memegang senjata yang ada darah
yang banyak kerana terpaksa. Walau bagaimanapun tidak dibenarkan bercakap-cakap atau berteriak-teriak. Ketika ada berperang ataupun senjata ada tu pisau ke, ada darah, belum darah, harus itu dimaafkan. Tapi tidak boleh bercakap-cakap ataupun menjerit-jerit, berteriak-teriak. Okey, itu sahaja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Iqbal Syazwan bin Selamat bernomor metrik I20/4780. Saya akan membentangkan mengenai maksud solat taubat, syarat solat taubat, niat solat taubat, waktu mengerjakan solat, dan cara mengerjakan solat taubat. Baik, di sini ialah maksud solat taubat. Solat sunat taubat adalah solat yang disunatkan dan dilakukan apabila seseorang itu melakukan dosa atau merasakan diri telah berbuat dosa dan ingin bertaubat kepada Allah. Baik, solat sunat taubat juga ni selain daripada istighfar dan menyesali segala perbuatan yang telah kita lakukan, taubat nasuha juga ni boleh dilakukan dengan cara solat sunat taubat sebanyak 2 rakaat. Baik, kemudian syarat solat taubat. Syarat solat taubat ni ada 3 yang saya faham, iaitu yang pertama, benar-benar telah menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Maksudnya syarat untuk solat taubat ni kita dalam keadaan yang berdosa, kemudian kita menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara solat taubat. Yang kemudian yang kedua ialah meninggalkan perbuatan tersebut. Maksudnya meninggalkan perbuatan tersebut ni kita berazam, berazam untuk meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian kita solat taubat dengan azam untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Contoh sebagai kita telah melakukan zina, kita mengambil hak orang. Jadi dengan cara itu kita solat taubat dengan cara untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga ni bercita-cita tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi. Maksudnya syarat untuk kita solat taubat ni kita bercita-cita. Lepas kita solat tu, sebelum kita solat tu kita bercita-cita untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Baiklah, yang seterusnya ialah waktu mengerjakan solat taubat. Solat sunat taubat ni boleh dikerjakan pada bila-bila masa. Tidak ada waktu yang khusus ataupun tidak ada waktu yang wajib untuk kita lakukan solat sunat taubat ni. Dia boleh dilakukan pada bila-bila masa, tidak kira setelah solat fardu ataupun yang lain-lain. Kemudian solat taubat ni boleh dilakukan walaupun dalam waktu tahrim. Maksud waktu tahrim ni waktu yang diharamkan untuk kita solat sunat. Tapi kelebihan solat sunat taubat ni dibolehkan kerana solat ini mempunyai sebab, iaitu dengan kita ni ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya ialah solat ini lebih baik dilakukan selepas tengah malam sewaktu qiyamul lail. Sebenarnya dia tidak ada waktu yang khusus, tapi sebaiknya solat ini dilakukan selepas tengah malam, iaitu 2/3 malam sewaktu qiyamul lail. Sebab waktu ini kita akan lebih khusyuk sebab kurang gangguan-gangguan seperti bunyi ataupun sebagainya. Kita dalam keadaan yang tenang, sunyi, jadi kita lebih khusyuk untuk mengerjakan solat taubat. Okey, yang seterusnya niat solat taubat. Niat solat taubat ni usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ini contoh solat sunat taubat ni boleh dilakukan 2, 4 ataupun 6 rakaat. Jadi ini sebagai contoh niat solat taubat 2 rakaat. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian cara mengerjakan solat taubat. Yang pertama, solat sunat taubat ni sama seperti solat-solat yang lain. Sama seperti solat-solat sunat yang lain. Tidak ada perbezaan pun cara melakukan solat. Dia boleh dilakukan
Solat sunat ni sama seperti solat sunat-sunat yang lain. Contohnya cuma dia ni berbeza daripada niat dan doa. Niat kenalah solat taubat, niat solat taubat, yakni sebagai contoh usolli sunatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian mengikut pandangan kebanyakan ulama, solat sunat ni boleh dikerjakan, solat sunat taubat ni boleh dikerjakan sebanyak 2, 4 dan 6 rakaat. Solat ni tidak ada pengkhususan. Dia boleh dilakukan sama ada 2, 4 atau 6. Balik kepada solat sunat taubat ni sama seperti solat sunat yang lain. Tidak ada pengkhususan. Contoh selepas bacaan Al-Fatihah, surah yang kita baca bebas surah-surah apa yang kita inginkan. Kemudian begitu juga dengan rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, begitulah seterusnya. Tetapi ketika sujud terakhir sebelum kita bangun untuk beri salam, selepas kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, di situ kita kena beristighfar sebanyak 40 kali, ataupun beberapa, tidak ada pengkhususan pun. Cuma itu hanyalah zikir kita untuk mengerjakan solat sunat taubat. Kemudian begitu juga seperti solat-solat yang lain, memberi salam. Kemudian setelah memberi salam kita berzikir untuk orang maksud khusyuk, untuk menyesali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Kemudian kita berdoa supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi solat sunat taubat ni tidak ada pengkhususan daripada segi surah yang kita perlu baca ataupun apa-apa. Dia sama seperti solat-solat lain, cuma berbeza dari segi niat dan doa untuk solat taubat ni. Jadi sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Muhammad Zaidi, bernombor metrik I20104502. Hari ini saya akan membentangkan tajuk solat taubat, tata cara dan hikmah solat taubat itu sendiri. Seterusnya kita masuk kepada dalil pensyariatan tentang taubat. Dalil daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan seterusnya, dalil daripada hadis, dalil pensyariatan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang berbunyi Wa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khaytul khatta'ina at-tawwabun akhrajahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh anak Adam senantiasa berbuat kesalahan dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan sanadnya kuat. Slide yang seterusnya adalah tentang perkara-perkara sunat yang baik untuk dilakukan di dalam solat sunat taubat. Yang pertama adalah perbanyakkan istighfar, yakni setelah mana kita solat, setelah memberi salam, kita membaca istighfar dan memperbanyakkannya. Bacaan istighfar adalah seperti berikut: Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Antara 10 kali ataupun 100 kali bacaan. Dan yang kedua adalah dengan membaca doa Nabi Yunus alaihissalam semasa kita dalam sujud yang terakhir. Sebelum tahiyat akhir, kita sujud dan kita membaca doa Nabi Yunus alaihissalam, iaitu berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang ketiga, zikir taubat Imam Syafi'i yang berbunyi Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, aku tak layak ke syurgamu, namun aku tidak sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku dan ampuni segala dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Baik, pada slide yang seterusnya saya masukkan kelebihan solat taubat ataupun kelebihan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ajal kita tiba. Yang pertama adalah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan dosa kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Yang kedua, kita dimudahkan segala urusan. Yang ketiga, menghilangkan tekanan perasaan yang kita hadapi semasa kita bekerja ataupun sebagainya. Yang keempat, mencegah dosa dan gangguan jin dan syaitan dan sebagainya, kerana jin dan syaitan suka kepada orang yang banyak buat dosa. Dan seterusnya, pada slide yang terakhir, saya masukkan bacaan penghulu istighfar. Bacaan penghulu istighfar ini kita boleh baca setelah mana kita memberi salam dan setelah kita membaca zikir-zikir istighfar seperti istighfar dan sebagainya. Yang berbunyi, penghulu istighfar ini berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Yang bermaksud, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, iaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku dan aku yakin akan janji-Mu, yakni berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kita membaca penghulu istighfar ini sebanyak 10 hingga 100 kali bacaan setelah solat sunat taubat. Baik, kesimpulan daripada keseluruhan slide ini, cara mengerjakan solat dalam pembentangan kami ini hanyalah sekadar panduan dan maklumat kepada yang memerlukan. Namun, rujuklah kepada guru yang lebih alim mengenai tata cara solat sunat taubat yang lebih sempurna.
Semoga diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu dan berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aminul Aiman bin Muhammad Zaidi.
Nombor bateri I20104502. Hari ini saya akan membuat satu praktikal tentang solat sunat taubat. Yang pertama adalah kita peringati tentang niat solat sunat taubat, iaitu dengan membaca usolli sunat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usolli sunat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyyatu lillahi wassalatu wassalamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.